Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Ya. Apa seorang anda semua sihat-sihat, ceria ya dan terus meningkatkan prestasi diri ya. Prestasi kita dalam pelajaran ke, dalam pekerjaan ke, dalam ibadat ke ya. Dalam usaha-usaha kebajikan dan sebagainya. Sentiasa kalau boleh hari ini lebih baik daripada semalam ya. Baik, dalam siri kali ini Pak Su nak membincangkan satu lagi tajuk yang berkaitan dengan komunikasi berkesan iaitu halangan-halangan komunikasi ya. So apabila kita berinteraksi, kita bercakap, kita bersembang, kita berbincang, kita bermesyuarat ya, kita berucap ya, kita buat presentation dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita kena fikirkan ya, apakah ya halangan-halangan komunikasi yang boleh kita jangkakan ya. Yang kita jangkakan. Kerana kalau kita tak ambil kira masalah-masalah ni, halangan-halangan atau gangguan korang ni, ya, kadang-kadang masa kita buat presentation, tiba-tiba benda tu timbul. Jadi ini akan merosakkan majlis lah ya. So kita akan terganggu ya. So bila kita terganggu kita akan rasa nervous, hilang keyakinan diri dan sebagainya ya. Menjadikan presentasi tidak lancar ya. Jadi kita kena kenal pasti apakah halangan-halangan komunikasi yang kita dapat jangkakan ya bila kita nak buat sesuatu interaksi, mesyuarat, perbincangan, diskusi dan sebagainya lah ya. Bahkan dalam mesyuarat ke dan sebagainya ya, kita pastikan halang-halang kita minimalkan. Kalau boleh minimalkan ya. Okey. Baik, apakah yang kita maksudkan dengan halangan-halangan ya komunikasi ni ya? Baik, kalau kita perhatikan ya, kalau kita dalam interaksi interpersonal ya, kita dengan kawan kita ke, kita dengan ahli keluarga kita kan, dengan pasangan kita ke, dengan guru kita, dengan pesara kita, dengan rakan sebaya kan. Kalau kita tengok dekat tengah-tengah ni kalau ada macam dinding. Dinding ni kita ibaratkan sebagai barriers of communication ataupun halangan-halangan, gangguan-gangguan komunikasi ya. Kalau kita sebagai penghantar, kalau sekarang Pak Su sebagai pengirim, ya anda sebagai penerima ya. So di tengah-tengah tu ada halangan ya, macam-macam halangan. Halangan komunikasi ni boleh berlaku secara dalaman ataupun luaran ya. Boleh berlaku pada diri kita sebagai penghantar, boleh berlaku pada penerima, boleh berlaku pada persekitaran, boleh berlaku dalam mesej itu sendiri ya. Ini akan jadi masalah ya. Baik, penting untuk kita memastikan ya halangan-halangan ini kita atasi ya sebelum kita melakukan sesuatu bentuk komunikasi. Kerana kalau halangan itu wujud ya, dia akan menyebabkan mesej ya sukar untuk dipahami. Ya, sukar untuk dipahami ya. Umpamanya lah dulu-dulu kan Pak Su ceramah kan, pakai PowerPoint tulisan kecil ya, lepas tu ceramah dekat 200 orang dalam dewan besar. Ya. Itu sudah jadi satu halangan ya, tulisan kecil jadi orang kat belakang tak pernah nampak, orang depan je nampak. Itu mesej sukar difahami ya. Yang kedua mungkin mesej disalah tafsir. Ya. Oleh kerana wujud halangan atau gangguan tadi, mesej kita disalah tafsir. Kita kata hitam, dia terima kelabu. Disalah tafsir ya. Ataupun mungkin mesej tidak diterima ya. Itu paling berat lah ya. Dia tak nak terima mesej kita ya. Okay. Baik, kita cuba lihat ya apa dia halangan-halangan yang biasa wujud ya dalam komunikasi ni ya. Pak Su boleh klasifikasikan sebagai 5 lah ya. 5 bentuk halangan ya. Yang pertama halangan yang berbentuk fizikal ya. Yang kedua halangan yang berbentuk psikologi ya, pemikiran kita, perasaan kita ya. Yang ketiga halangan di sudut bahasa. Yang keempat halangan dari segi budaya dan juga sosial. Dan yang kelima halangan dari sudut teknologi ya. Kerana kita sekarang berada dalam dunia teknologi ya, teknologi digital ya. Baik. Fizikal ni maksudnya apa ya? Apa-apa bentuk gangguan ya dalam bentuk yang nyata ya dan langsung ya. Umpamanya kalau dulu masa Pak Su ceramah di kawasan pedalaman kadang-kadang ada mikrofon ya. Ceramah 2 jam umpamanya ya. Ceramah setengah jam dah tu mikrofon bunyi krokrak ya. Audiens kat belakang pun dah mula ya. Kejap dengar, kejap tak dengar ya. Jadi itu halangan fizikal ya. Mikrofon tadi yang rosak tadi. Ini menyebabkan mesej yang nak sampaikan tak jelas dan mungkin mereka tak faham ya. Terutama yang duduk belakang tak dengar suara Pak Su Ini misalnya kalau kita kata bunyi bising ya, macam tadi tu mikrofon rosak kan, kokrak kan ya. Suhu terlalu panas ataupun terlalu sejuk ya.
pernah pasu bagi ceramah dalam satu dewan ya, audience campaign kita pasu. Sejuk sangat, boleh tak uh, tukar temperature aircon ni ya, sejuk sangat. Jadi dia menggigil. Itu jadi halangan ya. Minda dia tak boleh fokus. Okey. Ataupun mungkin dari segi jarak ya, kalau kita kadang-kadang pasu kalau bagi ceramah kat dewan tu pasu tak suka duduk kat stage sebab jarak jauh dengan audience ya, pasu suka duduk kat bawah. Ya, jadi pasu boleh tanya orang depan. Itu maksud jarak ya. Ataupun bau busuk dan sebagainya lah ya. Jadi fizikal ni boleh macam-macam lah ya. Okey. Yang kedua ialah halangan dalam bentuk psikologi. So halangan sebenarnya lebih pada pedalaman ya, dia wujud dalam minda kita. Ya. Misalnya perbezaan pemikiran ya, perbezaan pemikiran ya. Cara berfikir kita dengan cara berfikir audiens kita ataupun orang yang kita bercakap tu berbeza ya. Jadi ini boleh menyebabkan halangan, susah nak dia. Sebab tu kalau atuk ya, atuk cakap dengan cucu, atuk punya pemikiran tu dikena rendahkan. Walaupun atuk dulu seorang profesor kat universiti kan ya, dia tak boleh guna bahasa-bahasa resmi dengan cucu ni. Dia guna bahasa cucu. Kerana cara berfikir cucu lain dengan cara dia berfikir orang dewasa. So pemikiran kita boleh ada orang yang menggunakan pemikiran yang positif, ada orang pemikiran negatif saja. Jadi ini boleh menjadi halangan ya. Jadi kalau mereka audiens kita tu berfikiran negatif, kita kena positifkan dulu pemikiran dia sebelum kita nak sampaikan sesuatu message ya, ataupun persepsi. Ada persepsi yang negatif ya. Misalnya audiens ada persepsi yang negatif terhadap kita sebagai penghantar, pengirim diri ataupun pasu sebagai penceramah ya. Ada persepsi negatif tentang pasu. So itu sudah menjadi halangan ya. Benda yang pasu nak cakap tu betul, baik, tapi oleh kerana dia ada persepsi negatif dia tak nak terima. Ini halangan ya. Ataupun sikap negatif ya, ataupun tahap emosi ya. Sebab tu kalau kita nak berinteraksi, berkomunikasi, kita kena pastikan kita ceria, orang lain pun ceria juga. Kita gembira, dia gembira. Emosi ni sama level ya. Tapi kalau kita ceria, orang sana berduka cita, sedih, marah, jadi ini akan menjadi halangan ya. Baik, yang ketiga dari sudut bahasa. Bahasa ni Pak Sul lihat dari dua perspektif lah. Satu dari segi semantik. Semantik ni maknanya dalam perkataan kalimah-kalimah bahasa kita ni ada satu perkataan yang ada banyak makna ya. Jadi kita kena pastikan ya. Kalau kita kata dekat Semenanjung ya, awak ni lawa lah Mat. Mak pun dia kena puji tu, dia naiklah hidung dia kan. Lawa. Tapi kalau maksud cakap benda tu dekat Kuching ya, kata jumpa dia, Mat, kau ni lawa lah Mat. Tengok, perkataan yang sama tapi mempunyai maksud yang berbeza di Semenanjung dan juga di Sarawak ya. Jadi lawa dekat Sarawak tu maksudnya sombong. Jadi kita kena berhati-hati ya. Ini masalah bahasa ya. Ataupun laras bahasa. Ya. Laras bahasa ya. Anda kalau anda sebagai pelajar ya, tak kisahlah label mana pun ya. Baik, kalau kita belajar ekonomi, kita guna laras ekonomi. Ya. Jangan kita guna laras bahasa biasa untuk kita jawab soalan ekonomi ya. Apakah dia garis kemiskinan? Ada pelajar jawab, garis kemiskinan merujuk pada orang-orang miskin yang bekerja sebagai nelayan dan petani ya, penduduk ketah di kampung-kampung. Itu bukan laras bahasa ekonomi ya. Itu laras bahasa biasa ya. Laras bahasa ekonomi kita gunakan ya, merujuk kepada apa? Pendapatan isi rumah dengan ahli rumah sekian-sekian. Itu baru laras bahasa ekonomi. Itu kena gunakan laras bahasa yang betul ya. Kalau tidak akan menyebabkan mesej susah nak diterima ya, dan dia menjadi halangan ya. Okey. Budaya dan sosial. Budaya dan sosial ni paling banyak lah ya, paling banyak ya. Halangan-halangan budaya ni ya. Kadang-kadang kita ada perbezaan adat resam ya. Norma-norma ni maksudnya kebiasaan ya. Etnosentrik ni maknanya pandangan umum sesuatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Kadang-kadang kelompok ni melihat kelompok tu sebagai memandang rendah ya, tak ada kebolehan dan sebagainya ya. So dia ada pandangan yang negatif. Ini pun boleh menjadi halangan ya. Stereotype maknanya sama je, dia samakan semua benda ya. Tak ada ya. Satu benda tu walaupun sama tapi kalau konteksnya berbeza, dia ada maksud yang berbeza ya. Dari moral umpamanya ya. Dulu ada seorang penceramah hebat ya, daripada Amerika datang ke Kuala Lumpur ya, bagi ceramah motivasi ya. Dia suruh peserta semua berbaris ya, semua peserta berbaris lah. Yang berbaris ni semua orang hebat-hebat ni, profesor, ada PhD, ada master, orang hebat-hebat semua ni baris. Dalam baris satu ada lelaki dan perempuan ya. Jadi penceramah daripada Amerika ni yang hebat-hebat ni dia kata, okey,
Sekarang angkat baris, angkat tangan anda dan letak tangan anda di bahu orang di depan anda dan urut mereka. Jadi peserta semua tak nak ikut. Ah, peserta tak nak ikut. Jadi penceramah yang terkenal daripada Amerika ni pun heran. Apa pasal orang Kuala Lumpur ni tak nak ikut apa nama arahan aku ya? Sudah ada situ ada halangan komunikasi. Apa halangan dia? Moral ya. Orang kat Malaysia kalau depan kita perempuan takkan kita nak pegang nak urut orang perempuan depan kita. Itu masalah moral ya. So ada seorang profesor pergi ke penceramah tu dia bisik bla 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 bla. Lepas tu dia okey sekarang anda baru dah disuruh buat baris lelaki lain perempuan lain. Barulah boleh jadi urut mengurut ni. Masalah ras ya, suku kaum, etnik, status ya. Kadang-kadang kerana kita berbeza status menjadi halangan ya. Tahap pendidikan. Sebab tu kalau kita nak bercakap dengan seorang kita kena tahu ya maklumat asas yang tentang satu perkara ya, tahap pendidikan ni macam mana. Kalau tidak dia akan menjadi halangan. Ideologi ya, terutamanya ideologi politik ya. Ini pun jadi masalah juga. Kadang-kadang benda tu bukan tak betul, tapi oleh kerana kita ada ideologi yang berbeza dengan dia, so dia tak nak terima ya. Tapi kalau kita sama ideologi dengan dia, dia terima benda yang sama. Ini pun jadi halangan komunikasi. Dan fanatism ya, fanatism ni merujuk kepada sikap fanatik ya. Dia saja yang betul ataupun kumpulan dia saja yang betul ya. Orang lain tak betul. Ini pun menjadi halangan yang besar ya. Dan yang kelima ialah halangan dari sudut teknologi ya. Teknologi. Ini kita dalam dunia digital, dunia maya, dunia internet sekarang ni ya. So kadang-kadang teknologi berubah secara cepat ya. Hari ini pakai versi 5, esok lusa dah pakai versi 7 ya dan sebagainya. Ini pun akan jadi halangan ya. Dulu masa mula ceramah pakai PowerPoint kan. Lepas tu tak bawa laptop pergi satu tempat, lepas tu pun tak telefon tak apa, sampai sana bawa apa nama tu dulu pakai apa dipanggil ya, yang 4 segi tu. Yang 4 segi tu apa nama dia tu ya. Lepas tu bila masukkan dia tak compatible ya. Lepas tu punya PowerPoint versinya tak sama dengan yang dalam laptop. So tak boleh digunakan. Jadi paksa pun terpaksalah bagi ceramah pakai whiteboard ya, tak boleh pakai PowerPoint. Ini masalah teknologi ya yang menjadi halangan ya. Dari segi capaian ya, dari segi penggunaan ya, dari segi literasi teknologi komunikasi ni ya, pengetahuan, kemahiran ya. Kalau kita tak ada kemahiran tu kita boleh nak sampaikan ataupun dia menjadi halangan ya. Jadi kita kena pastikan perkara-perkara ini halangan-halangan ini tadi kalau boleh diminimalkan supaya proses komunikasi berjalan secara lancar dan secara berkesan ya. Baiklah saudara dan saya sekalian, banyak juga rupanya ya halangan-halangan komunikasi ni ya. Ya. Tidak semudah itu ya. Bahkan kalau kita bercakap dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga ya, dengan rakan sahabat akrab kita pun kadang-kadang ya, wujud halangan-halangan tu ya. Terutama kalau kita berinteraksi secara interpersonal ya. Maka halangan dalam bentuk psikologi itu selalu berlaku ya. Kalau kita tersilap cakap sikit, mungkin dia akan merajuk lah ya. Dia punya persepsi lain dan sebagainya. Ini jadi masalah. Sebab itulah ya, bila kita nak berinteraksi, kita nak berkomunikasi, kalau boleh ya, halangan fizikal, halangan psikologi, halangan sudut bahasa, halangan budaya dan sosial, halangan teknologi ni kena diminimalkan ya. Kena diminimalkan ya supaya mesej yang kita nak sampaikan jelas, boleh dipahami, boleh diterima ya. Sebab bila kita berkomunikasi, kita nak orang lain faham seperti kita faham. Kita nak orang lain bersemangat seperti mana kita bersemangat. Kita nak orang lain happy sebagaimana kita happy ya. Sebab komunikasi juga melibatkan perkongsian perasaan ya. Tapi kalau wujud halangan, benda itu tidak berlaku ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.